Now lesson 3 untuk selesaikan linear programming problem using simplex method. Okay, step 1, you must change to the standard form. Standard 2, you change to construct the standard form to the initial table. Okay, so sebelum ni kita dah dapat initial table, and then kita nak kena dapatkan untuk step yang ketiga, you kena dapatkan second table lah. Second table. Okay, untuk dapatkan second table, tipsnya ialah pada row P kita dapatkan nilai negatif yang paling kecil ataupun nombor negatif paling besar. Okey. Jadi kat sini nombor negatif yang paling besar ialah negatif 4. Okey. So, kita consider kolom ini dinamakan sebagai pivot column. Okey. Pivot column. Okey. Bila dah dapat pivot column, lihat pada solution. Okey. Pada solution, nombor solution kita dapatkan ratio dia pada nombor pivot column. Jadi, so pivot ratio-nya ialah bermaksud bahagilah. So, bahagi dengan nombor pada pivot column. Jadi, 6 bahagi dengan 2. So, ratio-nya ialah 3. 40 dapatkan ratio dengan pivot column. So, 40 bahagi dengan 4. So, kita akan dapat 10. Okey. Jadi, 4 dengan kosong. So, kat sini kosong. Kita consider kat sini tidak diambil kira. Okey. Di antara dua ratio ni, kita pilih ratio yang paling kecil. Jadi, ratio yang paling kecil ialah 3. Ratio paling kecil ialah 3 berbanding dengan 10. Jadi, row 1 ni dinamakan sebagai pivot row. Okey. Manakala 2 ni dinamakan sebagai pivot number. Okay, pivot number. Okay, jadi untuk second table, you kena perhatikan setiap pivot number semua ni dibahagikan dengan 2. So, pada row 1, kita bahagikan dengan 2. Okay. So, negatif 1 bahagi dengan 2. Negatif 1 bahagi 2. So, dapat negatif 0.5. Okay. 2 bahagi dengan 2. Dapat 1. 1 bahagi dengan 2. Negatif 0.5. 0 bahagi 2, 0, 6 bahagi 2, kita dapat 3. Okey. Untuk row yang kedua, okey, operation row-nya akan jadi row 2, okey. Row 2, untuk row yang kedua, row 2 pada initial table
kena tolak dengan row 1 bahagi dengan 2 tadi, darab dengan pivot number dia. Darab dengan pivot number. Okey, contoh. Nak dapatkan nilai row 2 yang kat sini. So, kat sini ialah kita akan dapatkan 5 tolak dengan row 1 bahagi 2 ialah 0.5. Negatif 0.5. Darab dengan 4. Okey, so dekat row 2, 5 tolak dengan negatif 0.5 darab dengan 4. Okey, so kita akan dapat kat sini sama dengan 7 lah. Okey. Untuk 4, so 4 tolak dengan 1 darab dengan 4. Okey. 4 tolak dengan 1 darab dengan 4. Okey, so 0. Sini 0 tolak dengan 0.5 darab dengan 4. Okey. 0 tolak 0.5 darab dengan 4. Negatif 2. Okey. 1 tolak 0 darab dengan 4. Okey. 1 tolak dengan 0 darab dengan pivot number dia ialah 4. So, kita akan dapat 1 kat sini 40 tolak dengan 3 darab dengan 4. Okey. So, 40 tolak dengan 3 darab dengan 4. 28. Okey, so untuk selesai untuk row yang kedua. Okey. So untuk row 3. Okey, row 3 tadi kita sambung row 3 prime. Okey, so kita ambil row 3 daripada initial table tolak dengan row 1 bahagi dengan 2. Darab dengan nombor pada pivot number dia tadi, negatif 4. Okey. Jadi dekat sini kita akan dapat P ni negatif 1 tolak dengan row 1 ialah negatif 0.5 darab dengan negatif 4. Okey. Negatif 4. Okey. So negatif 1 tolak dengan negatif 0.5 darab dengan negatif 4. Okey. So jawapan dia negatif 3. Okey. Okey, lepas tu negatif 4 tolak dengan 1 darab negatif 4. Okey. Negatif 4 tolak dengan negatif 1 darab dengan negatif 4. Okey, so jawapan dia 0. Kat sini ialah 0 tolak dengan 0.5 darab negatif 4. Okey. 0 tolak dengan 0.5 darab dengan negatif 4. Okey, 2. Ini ialah 0 tolak dengan 0 darab negatif 4. Kita akan dapat 0.
Sini ialah 0 tolak dengan 3 darab dengan negatif 4. 0 tolak dengan 3 darab negatif 4. Okey, 12. Okey, so dapatlah untuk second table. Jadi second table, second table kita akan dapat row 1 prime kita akan dapat negatif 0.5 1 0.5 0 3. Okey. Untuk row 2 prime kita akan dapat 7 0 negatif 2 1 28. Untuk row P ataupun row 3 lah, row 3 prime ataupun P kita akan dapat negatif 3 0 2 0 12. Okey. Jadi solution ni belum habis, belum selesai lagi. Sebab apa? Sebab dekat row P ni masih ada nombor negatif. Okey, so kita kena ulang step yang ketiga tadi. Okey, jadi pada row P kita dapatkan nombor negatif paling besar lah. So negatif 3. Negatif 3. Jadi negatif 3 ialah nombor paling nombor negatif yang ada. So pada kolom ni kita jadikan sebagai pivot kolom. Okey, pivot kolom, dan kita dapatkan dia punya ratio 3 bahagi dengan negatif 0.5. Okey, nombor negatif kita consider tidak dikira. Okey, kat sini kita kira 28 bahagi dengan 7. So kita akan dapat 4. Okey, so nombor 4 lah. Yang ni kita tidak kira lah. 3 bahagi dengan 0.5. Okey, sebab dia nombor akan dapat negatif. So yang ni kita consider sebagai pivot row. Pivot row. Okey, so nombor 7 dinamakan sebagai pivot number. Okey, so row 2 akan jadi row yang sebagai rujukan lah. So row 2 kita bahagi semua dengan 7. Semua row 2 bahagi dengan 7. Okey, row 1 kita tengok berpandukan row 2 lah. Kena berpandukan row 2. Okey, so row 2 bahagi dengan 7 semua. Okey, 7 bahagi dengan 7 dapat 1. 0 bahagi 7 dapat 0. Negatif 2/7. Jadi kita akan dapat negatif 2/7. Kat sini kita akan dapat 1/7. Dan sini kita akan dapat 4 lah. Okey. Okey, so row yang pertama tadi kita akan guna operation row dia. Row 1 ni kita kena berpandukan pada row 2 second table tadi. Okey, tolak dengan row 2 yang ni. Okey, row 2 tu row 2 row 1 row 2 bahagi dengan 7 tadi. Okey, darabkan dengan nombor pada pivot number dia, negatif 0.5. Okey, jadi kat sini kita dapatkan negatif 0.5.
0.5. Okey, negatif 0.5 tolak dengan 1 darab dengan negatif 0.5. So kita akan dapat kat sini jawapan dia kosong. Okey, untuk sini ialah 1 tolak dengan 0 darab dengan negatif 0.5 darab dengan 0 darab dengan negatif 0.5. Mestilah kita akan dapat 1. Okey, sini kita akan dapat 0.5 tolak dengan negatif 2/7 darab dengan negatif 0.5. Kita akan dapat 5/14. Okey, sini kita akan dapat 0 tolak dengan 1/7 darab dengan negatif 0.5. Okey, so 1/14. Okey, dan sini kita akan dapat 3 tolak dengan ni 4 darab dengan negatif 0.5. So kita akan dapat 5 kat sini. Okey, last sekali kita tengok pada row P. Okey, row P ataupun row 3 ni kita akan dapatkan row 3 tolak dengan row 2 bahagi dengan 7 darab dengan negatif 3. Okey, so negatif 3 tolak dengan 1 darab dengan negatif 3. Okey, kita akan dapat kosong. So kita akan sini akan jadi 0 tolak dengan 0 darab dengan negatif 3. Kita akan dapat 0. Lepas tu sini ialah 2 tolak dengan negatif 2/7 darab dengan negatif 3. Okey, kita akan dapat 1.1428. Okey, kat sini 0 tolak dengan 1/7 darab dengan negatif 3. Okey, 3/7. Kat sini akhir sekali ialah 12 tolak dengan 4 darab dengan negatif 3. Okey, so kita akan dapat 24. Okey, jadi dalam ni kita akan dapatlah third table. Okey, kita dah dapat third table tadi. Daripada third table kita tengok dekat row 3 ataupun row
P tadi dah tiada lagi nilai negatif. Okey, bila dah tiada lagi nilai negatif, kita dah dapat solution dia lah. Okey, so kita lihat dekat solution dekat yang dijadikan sebagai pivot row tadi. Okey, pivot row tadi iaitu 4. Okey, 4 ni kita consider sebagai X, 5 consider sebagai Y, dan 24 kita consider sebagai P. Okey, cuba kita check dengan P, maximize problem P sama dengan X tambah 4Y. Okey, so P sama dengan X tambah 4Y. Okey, tu X kita ada 4 campur dengan 4 kita ada 5. Okey, 5. So kita akan dapat 4 campur dengan 4 dan 5, 20. So kita akan dapat 24. So maximize problem 24, dan yang kita dapat dalam tabel ialah 24. So jawapannya adalah valid lah. So jadi maximize value is 24 when X equal to 4 dan Y is equal to 5.